Pada 8 September 2024, di Shenyang, seorang budak lelaki Jepun berusia 3 tahun telah ditikam dengan pisau dan meninggal dunia pada keesokan harinya. 3 bulan sebelum itu di Suzhou, seorang ibu dan anak lelakinya yang berusia 3 tahun kedua-duanya warga Jepun telah diserang dan seorang wanita Cina yang cuba melindungi mereka dengan mempertaruhkan nyawanya telah terkorban. Kedutaan Jepun di Beijing dibanjiri dengan farada panggilan gangguan dan panggilan ugutan turut kedengaran di sekolah-sekolah serta restoran di seluruh Jepun. Kini 87% rakyat Jepun mempunyai sentimen negatif terhadap China. Namun ini bukan cerita tentang Jepun sahaja. Satu situasi yang sangat luar biasa dalam sejarah sedang berlaku di mana seluruh dunia secara serentak menolak sebuah negara. Mengapakah dunia menjadi begitu benci terhadap China? Kami akan mengkaji puncanya secara mendalam. Bayangkan seorang lelaki tiba-tiba berpindah ke sebelah rumah Anda. Pada mulanya dia memberi salam dengan sopan dan bergaul baik dengan jiran tetangga. Lama-kelamaan lelaki itu menjadi kaya dan suaranya semakin berpengaruh dalam persatuan penduduk. Namun pada satu ketika sikapnya berubah sama sekali. Dia mula mengganggu penduduk yang tidak disukainya secara praktikal, mengambil alih rumah orang yang meminjam uang daripadanya dan mula meluaskan tamannya sesuka hati sehingga menceroboh tanah jiran. Kemudian dia berkata, kawasan ini asalnya milik aku. Aku hanya mengembalikannya kepada keadaan asal. Bagaimanakah Anda akan berurusan dengan lelaki ini? Ini hanyalah satu analogi, tetapi ia secara ringkas menggambarkan apa yang dirasai oleh masyarakat antarabangsa terhadap China pada masa ini. Menurut tinjauan yang dijalankan oleh Pew Research Center pada tahun 2025 terhadap lebih 30,000 orang di 25 buah negara purata mereka yang mempunyai sentimen negatif terhadap China ialah 54%. Di Jepun hanya 13% yang memandang China secara positif. Ini bermakna apun 7% mempunyai pandangan negatif. Apa yang perlu diberi perhatian mengenai angka ini ialah mereka yang tidak negatif tidak semestinya menyukai China. Kebanyakannya adalah golongan yang tidak ambil peduli, yang tidak tahu banyak atau tidak berminat. Walaupun hampir tiada siapa yang secara aktif mempunyai pandangan baik, separuh daripada populasi dunia menunjukkan reaksi penolakan terhadap sebuah negara. Dari sudut sejarah ini adalah zaman yang sangat luar biasa. Jadi adakah China sentiasa dibenci sebegini sejak dahulu lagi? Jawapannya adalah tidak. Jika kita melihat kembali tinjauan Pew Research pada tahun 2015, pandangan negatif terhadap China di banyak negara adalah pada tahap yang jauh lebih rendah daripada sekarang. Apa yang telah berlaku dalam masa kurang dari 1 tahun, izinkan saya memberikan kesimpulannya terlebih dahulu. Teras kepada sentimen anti-China yang terpendam bukanlah perasaan benci yang mudah. Ia adalah penolakan terhadap pengaruh China. Bukan kebencian tetapi ketakutan. Tepatnya ia adalah kebimbangan bahawa masyarakat kita sendiri mungkin akan menjadi seperti China jika keadaan ini berterusan. Dari mana datangnya perasaan penolakan ini dan mengapa ia berkembang begitu pesat? Mari kita putar kembali jam ke penghujung tahun 1970-an untuk memulakannya. Pada tahun 1978, China mencapai satu titik perubahan besar. Ia adalah dasar pembaharuan dan keterbukaan yang diperkenalkan oleh Deng Xiaoping. Ekonomi China telah musnah akibat revolusi kebudayaan dengan KDNK per kapita hanya teranin 165 miliar sen, meletakkannya setaraf dengan negara termiskin di dunia. China memulakan satu eksperimen untuk memperkenalkan prinsip pasaran dalam ekonominya sambil mengekalkan pemerintahan satu parti oleh Parti Komunis. Negara-negara barat terutamanya Amerika Syarikat mengalu-alukan langkah ini. Mereka percaya bahawa apabila ekonomi berkembang, kelas menengah akan tumbuh. Apabila kelas menengah bertambah, seruan untuk pendemokrasian akan menjadi lebih kuat dan akhirnya China akan diintegrasikan secara aman ke dalam tatanan antarabangsa yang dipimpin oleh Amerika. Terdapat contoh negara seperti Korea Selatan dan Taiwan yang telah melalui jalan ini, jadi pandangan ini tidaklah begitu tidak rasional. Itulah sebabnya Amerika memindahkan teknologi ke China, meningkatkan pelaburan dan membuka pintu perdagangan seluas-luasnya. China berkembang pesat sebagai kilang dunia dan mencatatkan purata kadar pertumbuhan KDNK sekitar 10% setahun pada tahun 1980-an. Namun pada tahun 891 insiden berlaku yang menyimbah air sejuk ke atas optimisme ini. Insiden Dataran Tiananmen. Puluhan ribu pelajar berkumpul di Dataran Tiananmen menuntut pembasmian rasuah dan pilihan raya demokratik sambil mendirikan patung Dewi Demokrasi yang diilhamkan daripada patung Liberty. Dunia berfikir pembangunan ekonomi memang membawa kepada demokrasi. Namun Parti Komunis China memilih untuk menindas dengan kekerasan.
Jumlah sebenar mangsa masih belum diumumkan tetapi dianggarkan antara beberapa ratus hingga beberapa ribu orang. Kejutan ini meletakkan Barat di persimpangan jalan yang penting. Adakah China sebuah negara di mana akal sehat kita tidak terpakai atau adakah ia akan berubah walaupun melalui kesilapan? Akhirnya Barat memilih jalan yang optimistik. Pasaran dan pangkalan pengeluaran yang besar di China terlalu menarik walaupun sekatan seperti embargo senjata dan kewangan dikenakan mereka memilih untuk mengekalkan dan memperluaskan hubungan ekonomi. Pada tahun 2001, China menyertai Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO 10. Presiden Bill Clinton pada masa itu berkata keahlian China dalam WTO bukan sekadar perjanjian ekonomi. Ia adalah satu langkah ke arah masyarakat yang lebih bebas dan terbuka di China. Berdasarkan hasilnya, pertaruhan ini ternyata salah. Pertumbuhan China selepas menyertai WTO sangat menakjubkan. Ia mengekalkan purata pertumbuhan 11% setahun sehingga 2007 dan menjadi tuan rumah Sukan Olimpik Beijing pada tahun 2008. Ironinya, pada tahun Olimpik itu krisis kewangan global meletus, krisis Lehman Brothers. Krisis kewangan yang bermula di Amerika mendedahkan kelemahan model ekonomi Barat tetapi China berjaya keluar dari krisis dengan agak cepat melalui pakej rangsangan fiskal besar-besaran bernilai 4 triliun yuan. Sebuah badan pemikir Amerika menganalisis bahwa pada ketika inilah China memperoleh keyakinan yang muktamad. Pada tahun 2020, KDNK China mengatasi Jepun menjadikannya ekonomi kedua terbesar di dunia. Ini adalah peristiwa simbolik bagi Jepun kerana mereka menyerahkan kedudukan kedua terbesar dunia yang pernah dipegang kepada negara jirannya. Walau bagaimanapun pada tahap ini, sentimen anti-China di kalangan rakyat biasa masih belum begitu kuat. Apabila China berkembang daripada kilang dunia menjadi pasaran pengguna yang besar, ia menjadi rakan dagang terbesar dan pelanggan terbesar bagi banyak negara. Dari perspektif seorang peniaga, walaupun pelanggan tetap yang membeli dalam kuantiti besar setiap hari, mempunyai tingkah laku yang kurang sopan itu bukan alasan untuk menghalaunya. Penindasan hak asasi manusia di wilayah otonomi Xinjiang Uighur dilaporkan, tetapi bagi kebanyakan orang ia adalah cerita yang menyedihkan tetapi tidak ada kaitan dengan mereka. Namun seorang tokoh muncul yang mengubah suasana ini. Xi Jinping yang menjadi ketua Parti Komunis China pada tahun 2012. Sejurus selepas memegang jawatan, Xi Jinping mengemukakan slogan impian China yang menyeru kepada kebangkitan semula bangsa China yang agung. Intipati mesejnya ialah China pada asalnya adalah pusat dunia penghinaan selama 200 tahun moden hanyalah satu pengecualian dan sudah tiba masanya untuk menuntut kembali kedudukan yang sepatutnya. Langkah konkret bermula pada tahun berikutnya dengan pengumuman inisiatif jalur dan laluan Belt and Road Initiative Concrete. Projek ini yang bertujuan untuk membina rangkaian infrastruktur gergasi yang merentasi Asia, Eropah dan Afrika di bawah pimpinan China kelihatan menarik bagi negara-negara membangun. Ini kerana bantuan dari Amerika dan negara-negara Barat sentiasa datang dengan syarat seperti laksanakan demokrasi dan perbaiki hak asasi manusia. China tidak meletakkan sebarang syarat sedemikian. Namun inisiatif jalur dan laluan inilah yang kemudiannya akan mendedahkan sifat sebenar China kepada dunia. Apabila diteliti infrastruktur gergasi yang tidak sesuai dengan keperluan tempatan dibina satu demi satu, kerja pembinaan dikendalikan oleh pekerja yang dihantar dari China dan hampir tiada pekerjaan dicipta untuk penduduk tempatan. Dan disinilah letaknya perkara yang paling penting ini semua bukan bantuan tetapi hutang. Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka adalah contoh simbolik. Setelah membina pelabuhan dengan pinjaman dari China, Sri Lanka tidak dapat membayarnya kembali dan pada tahun 2017 ia terpaksa menyerahkan 84% hak milik pelabuhan itu kepada sebuah syarikat China sebagai pajakan selama 99 tahun. Situasi di Djibouti Afrika lebih serius. Ia meminjam sejumlah wang yang bersamaan dengan kira-kira 7% daripada KDNK-nya dari China dan China telah menubuhkan pangkalan tentera luar negara pertamanya di sana. Pakistan, Kenya, Zambia, Laos, Mongolia, lebih daripada sedozen negara telah terperangkap dalam perangkap hutang China. Menurut laporan Associated Press pada tahun 2023, lebih daripada 12 negara berada di ambang keruntuhan di bawah tekanan hutang daripada China, pemberi pinjaman kerajaan terbesar di dunia. Rejim pro-China di negara-negara ini jatuh di bawah pengaruh kuat China dan mula mengamalkan dasar yang selaras dengan kehendak China. Dunia menyaksikan realiti ini dalam masa nyata melalui media sosial. Pada masa yang sama, gaya diplomasi China berubah secara dramatik. Ia meninggalkan sepenuhnya dasar berhati-hati yang telah diamalkannya selama hampir 40 tahun sejak zaman Deng Xiaoping, yaitu menyembunyikan kekuatan dan menunggu masa Tokuang Yang Hui, Tao Guang Yang Hui dan beralih kepada apa
yang dikenali sebagai diplomasi pahlawan serigala Wolf Warrior, Diplomacy. Nama pahlawan serigala diambil dari filem China 2015 Wolf Warrior yang menggambarkan seorang askar China yang kuat mengalahkan musuh di luar negara dan menyelamatkan rakyat China. Ciri diplomasi baru ini sangat mudah, ia sangat agresif. Mari kita lihat beberapa contoh konkret. Pertama, ugutan ekonomi. Pada tahun 2017, apabila Korea Selatan bersetuju untuk menempatkan sistem pertahanan peluru berpandu THAAD, Amerika China melangkarkan tindakan balas ekonomi berskala besar terhadap Korea Selatan. Lotte Group Korea Selatan terpaksa menutup hampir semua kedainya di China. Jumlah pelancong China ke Korea Selatan merosot dan konsert K-pop di China dibatalkan secara beramai-ramai. Jumlah kerugian dianggarkan melebihi $10 billion. Pada tahun 2020, sebagai tindak balas kepada permintaan Australia untuk siasatan bebas mengenai asal-usul coronavirus, China mengenakan tarif atau larangan import ke atas wain daging lembu, barley arang batu, dan udang karang Australia. Lebih mengejutkan lagi, pada tahun 2021, hanya kerana Lithuania, sebuah negara Baltik, membenarkan penubuhan pejabat perwakilan Taiwan, China mengenakan sekatan perdagangan secara de facto terhadap Lithuania. Ini dilakukan terhadap sebuah negara kecil dengan populasi 2.8 juta orang. Mereka menghentikan impor dari Lithuania dan bahkan menolak produk dari negara lain yang mengandungi komponen Lithuania. Perhatikan korak ini. Jika Anda menentang dasar China, walau sedikit pun Anda akan dihukum secara ekonomi. Ini bukan logik pelanggan tetapi logik seorang pemeras ugut. Melihat ini, negara-negara di seluruh dunia berfikir, semakin mendalam kita terlibat dengan China, semakin sukar untuk menentangnya. Semakin kita bergantung dari segi ekonomi, semakin banyak kebebasan kita akan dirampas. Setakat ini kita telah membincangkan terutamanya mengenai politik dan ekonomi, tetapi apa yang benar-benar meledakkan sentimen anti-China di peringkat global adalah peristiwa yang lebih nyata. Pada tahun 2009, tunjuk perasaan di Hong Kong yang bermula sebagai bantahan terhadap rang undang-undang ekstradisi telah berkembang menjadi perhimpunan berskala 2 juta orang. Apabila China menerima penyerahan Hong Kong dari Britain pada tahun 1997, ia berjanji kepada masyarakat antarabangsa untuk mengekalkan sistem satu negara dua sistem selama 50 tahun. Namun China secara terbuka mengingkari janji ini. Tunjuk perasaan itu ditindas dengan gas pemedi mata dan peluru getah, dan pada Jun 2020 Undang-Undang Keselamatan Negara telah dikuatkuasakan. Undang-undang ini menjadikan tindakan menyuarakan pendapat secara bebas di Hong Kong sebagai satu jenayah. Apa yang sangat penting di sini ialah kewujudan media sosial. Tidak seperti semasa insiden dataran Tiananmen pada tahun 1989, media sosial dengan kepantasan dan keupayaan penyebarannya menyampaikan imej-imej yang jelas tentang bagaimana China memijak demokrasi kepada seluruh dunia. Secara jujur, penindasan hak asasi manusia di wilayah otonomi Xinjiang Uyghur juga mula dilaporkan dengan lebih terperinci melalui imej satelit dan pendedahan dalaman. Laporan penyiasatan BBC mengesahkan kewujudan kem tahanan berskala besar yang pada mulanya dinafikan oleh China satu demi satu melalui imej satelit dan melaporkan bahawa dianggarkan lebih daripada 1 juta etnik Uyghur ditahan. Pada Jun 2020, pertempuran tentera berlaku di sempadan dengan India di Lembah Galwan mengakibatkan 20 kematian di pihak India dan sekurang-kurangnya 4 di pihak China. Ini adalah pertempuran pertama yang menyebabkan kematian antara kedua-dua negara dalam 45 tahun. Gerakan memboikot produk buatan China meletus secara meluas di India dan lebih daripada 200 aplikasi buatan China termasuk TikTok telah diharamkan. Kemudian pandemik coronavirus melanda. Sikap menyembunyikan maklumat dalam tindak balas awal kelewatan dalam memberikan maklumat kepada WHO dan tindak balas agresif terhadap kritikan telah memperkuatkan rasa tidak percaya terhadap China di seluruh dunia. Sangat penting untuk diperhatikan bahawa semua peristiwa ini berlaku secara tertumpu dalam tempo yang singkat. Penindasan di Hong Kong, pencabulan hak asasi manusia Uyghur, pertempuran tentera dengan India, kemunculan dan dakwaan penyembunyian coronavirus, pendedahan masalah hutang, inisiatif jalur dan laluan. Semua ini terdedah kepada mata dunia secara serentak dalam beberapa tahun. Lebih-lebih lagi melalui penapis media sosial, ia sampai ke mata orang ramai dengan cara yang lebih nyata dan langsung berbanding zaman sebelumnya. Bagaimanakah tindak balas China? Ia memperketatkan lagi kawalan ke atas media sosial dan kebebasan bersuara di dalam negaranya. Pemasangan besar-besaran, kamera pengecaman wajah, sistem penapisan automatic media sosial, penangkapan dan kehilangan wartawan yang kritikal. Dari pandangan luar, ia kelihatan seperti masyarakat pengawasan dari novel Set in 24 oleh George Orwell yang menjadi kenyataan.
China berusaha keras untuk mengawal media sosial di dalam negaranya kerana ia tahu bahawa penyebaran maklumat boleh menggugat rejim itu sendiri. Insiden yang berlaku di Nepal pada September 2025 membuktikannya. Kerajaan Nepal pada masa itu adalah rejim pro-China yang tipikal, tetapi apabila kerajaan mengharamkan 26 platform media sosial tunjuk perasaan besar-besaran yang diketuai oleh golongan muda meletus. Sekurang-kurangnya 19 orang terbunuh dan lebih 100 cedera, tetapi slogan penunjuk perasaan mengandungi banyak mesej anti-China. Malah sebelum tunjuk perasaan, suara yang mengkritik bukan sahaja rasuah ahli politik tetapi juga campur tangan China dalam politik Nepal telah tersebar di media sosial. Akhirnya, Perdana Menteri terpaksa meletak jawatan dan kerajaan runtuh. Kes Nepal adalah senario yang paling ditakuti oleh China di sebuah negara di mana ia menggunakan pengaruhnya media sosial menjadi pencetus dan gerakan demokrasi anti-China meletus. Itulah sebabnya kawalan media sosial di China berkemungkinan akan diperketatkan lagi pada masa hadapan. Setakat ini kita telah memberi tumpuan kepada politik dan hak asasi manusia, tetapi terdapat satu lagi tiang utama sentimen anti-China ancaman ekonomi. China telah berubah dari kilang dunia menjadi pesaing dunia. Ia mula mengejar dengan pantas bukan sahaja dalam industri pembuatan bernilai tambah tinggi tetapi juga dalam bidang canggih seperti semiconductor, AI, kenderaan elektrik dan bateri. Lebih-lebih lagi dalam proses itu pelanggaran hak harta intelek telah berulang kali ditunjukkan. Menurut anggaran AS, kerugian ekonomi Amerika akibat pencurian harta intelek oleh China mencecah sehingga $600 billion setahun. Dalam tinjauan CNCB, 1 daripada 5 syarikat melaporkan pernah mengalami kecurian harta intelek oleh China dalam tempoh setahun yang lalu. Bagi Jepun ini bukanlah masalah orang lain. Dahulu China adalah destinasi ekspor terbesar dan pelanggan gergasi bagi Jepun. Namun pelanggan itu telah menyerap teknologi, mempelajari resipi dan tanpa disedari telah membuka kedai di sebelah. Lebih-lebih lagi ia kini bersaing secara langsung dalam bidang kekuatan Jepun seperti automotif, komponen elektronik dan industri bahan. Apabila pelanggan berubah menjadi pesaing adalah satu keniscayaan ekonomi bahawa pandangan baik berubah menjadi pandangan buruk. Dan dari segi keselamatan, ketegangan terus meningkat. Di Laut China Selatan sejak 2013, China telah menjalankan penambakan tanah berskala besar di Kepulauan Spratly mewujudkan kira-kira 3.200 ekar pulau buatan. Di sana landasan kapal terbang, kemudahan pelabuhan, peluru berpandu anti kapal dan peluru berpandu anti pesawat telah ditempatkan. Keputusan Mahkamah Timbang Antarabangsa pada tahun 2016 menafikan tuntutan kedaulatan China yang meluas di Laut China Selatan, tetapi China menolak keputusan ini sebagai secebis kertas. Ia secara terang-terangan mengabaikan undang-undang antarabangsa. Ketegangan di Selat Taiwan juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Bagi Jepun, konflik di Taiwan bukanlah masalah yang jauh. Taiwan terletak hanya 107 km di barat daya Jepun dan merupakan nadi kepada laluan perkapalan Jepun. Jika konflik berlaku di Selat Taiwan, ia akan memberi tamparan hebat secara langsung kepada keselamatan dan ekonomi Jepun. Ancaman ketenteraan ini juga merupakan faktor utama yang meningkatkan sentimen anti-China di Jepun. Apa yang merumitkan lagi keadaan ialah Pakatan Antarabangsa yang dibentuk oleh China. Ia memperdalam hubungan dengan Rusia yang menyerang Ukraine dan mengukuhkan kerjasama dengan Korea Utara. Gambaran negara-negara otoritarian bersatu ini menimbulkan kewaspadaan naluri bagi kem demokrasi. Berada dalam kumpulan yang sama dengan Rusia yang memulakan perang dan Korea Utara yang meneruskan pembangunan nuklear sudah tentu tidak akan memperbaiki imej antarabangsa. Namun ceritanya belum berakhir. Penembusan pengaruh China adalah lebih mendalam daripada yang kita bayangkan dan ia telah sampai ke tempat yang dekat dengan kita. Pada tahun 2022, Pertubuhan Hak Asasi Manusia Safeguard Defenders mengeluarkan laporan yang mengejutkan. Ia mendedahkan bahawa China telah menubuhkan sekurang-kurangnya 102 balai polis rahsia di 53 buah negara di seluruh dunia. New York, London, Amsterdam, Tokyo, di dalam bandar-bandar tempat kita tinggal cawangan polis China wujud secara senyap. Secara rasmi, ia didakwa menyediakan perkhidmatan pentadbiran kepada warga China di luar negara, tetapi laporan itu menyatakan bahawa realitinya adalah pangkalan untuk memantau warga China yang tinggal di luar negara dan memujuk individu yang mengkritik kerajaan China untuk pulang. Kerajaan Belanda mengesahkan kewujudan balai polis rahsia di dalam negaranya dan Kanada memanggil duta China untuk meminta penjelasan. FBI Amerika telah menyerbu sebuah pangkalan di Chinatown, New York dan menahan 2 orang pengendali, mengejar dan memantau rakyat sendiri sehingga ke luar negara. Menceroboh kedaulatan negara lain tanpa segan silu,
Pendedahan ini mengubah ketakutan terhadap pengaruh China daripada ancaman yang mungkin datang suatu hari nanti kepada realiti yang sudah berada di bawah kaki kita. Pada Februari 2023, satu lagi insiden simbolik berlaku. Sebuah balon perisik China dengan megahnya melintasi ruang udara tanah besar Amerika. Balon gergasi itu setinggi kira-kira 60 meter dan terbang pada ketinggian kira-kira 18,000 meter memasuki tanah besar Amerika dari Alaska melalui ruang udara Kanada dan terapung di langit Amerika selama beberapa hari termasuk di atas kemudahan ketenteraan. China mendakwa ia adalah balon penyelidikan cuaca awam yang tersesat, tetapi agensi perisikan Amerika membuat kesimpulan bahawa balon itu dilengkapi dengan peralatan pengintipan. Siasatan lanjut mendedahkan bahawa teknologi dari sekurang-kurangnya 5 syarikat Amerika telah digunakan dalam balon itu. Insiden di mana sebuah jet pejuang F-22 Raptor menembak jatuh balon itu di luar pantai South Carolina bukan sahaja membekukan diplomasi antara AS dan China, tetapi juga memberi kejutan kepada dunia bahawa China tanpa segan silu menceroboh ruang udara negara lain. Dari penembusan pengaruh yang tidak kelihatan kepada pengawasan secara literal dari atas kepala kita. Insiden ini memburukan lagi sentimen anti-China di kalangan rakyat Amerika dan kadar penolakan rakyat Amerika terhadap China di bawah pentadbiran Trump melonjak kepada 80%. Dan sekarang saya mesti bercakap tentang insiden yang paling dekat dan paling mengejutkan bagi anda semua di Jepun. Pada 24 Jun 2024 di sebuah perhentian bas sekolah Jepun di Suzhou, wilayah Jiangsu, China, seorang lelaki China menyerang seorang ibu Jepun dan anak lelakinya yang berusia 3 tahun dengan pisau. Pada masa itu, seorang atendan bas Cina bernama Hu Yuping cuba melindungi mereka berdua dengan mempertaruhkan nyawanya, tetapi Puan Hu ditikam dan meninggal dunia. Penyerang itu dijatuhi hukuman mati pada Januari 2025 dan hukuman itu dijalankan pada 4 April tahun yang sama. Selanjutnya, pada 18 September tahun yang sama kali ini, berhampiran sekolah Jepun di Shenyang, seorang budak lelaki Jepun berusia 10 tahun ditikam oleh seorang lelaki China. Budak lelaki itu yang bapanya Jepun dan ibunya Cina telah dikejarkan ke hospital tetapi meninggal dunia pada keesokan harinya. Tarikh 18 September adalah hari berlakunya insiden Mukden yang menjadi pencetus kepada pencerobohan Manchuria dan ia adalah hari di mana sentimen anti-Jepun memuncak di China. Seorang bekas diplomat menyatakan bahawa insiden ini adalah hasil daripada pendidikan anti-Jepun yang telah lama dijalankan oleh China. Pada Ogos 2020 berhubung pelepasan air terawat dari loji kuasa nuklear Fukushima Daiichi ke Laut China mengambil langkah melarang sepenuhnya import produk akuatik Jepun. Ini adalah keputusan politik yang mengabaikan penilaian keselamatan IAEA yang berasaskan bukti saintifik. Bukan itu sahaja, sejumlah besar panggilan gangguan dari China ditujukan kepada kedutaan Jepun, sekolah, restoran dan syarikat swasta di Jepun. Kedutaan Jepun di Beijing sahaja merekodkan lebih 400,000 panggilan gangguan. Panggilan ugutan juga dibuat ke sekolah-sekolah yang dihadiri oleh kanak-kanak Jepun. Dan pada November 2025, hubungan China-Jepun memasuki fasa baru. China bertindak balas dengan marah terhadap kenyataan Perdana Menteri Takaichi di Parlimen bahawa penggunaan kekerasan oleh China terhadap Taiwan boleh dianggap sebagai situasi yang mengancam kelangsungan hidup bagi Jepun. China memanggil duta Jepun dan mengkritik Jepun dengan hebat di PBB. Krisis diplomatik ini masih berterusan dan dikatakan bahawa hubungan China-Jepun berada pada tahap terburuk sejak normalisasi hubungan diplomatik. Semua ini adalah fakta. Fakta bahawa polis rahsia China wujud di bandar anda. Fakta bahawa balon perisik terbang di atas negara anda. Fakta bahawa kanak-kanak Jepun terbunuh di China. Fakta bahawa restoran Jepun dibanjiri dengan panggilan gangguan. Ini bermakna sentimen anti-China bukan lagi sekadar angka tetapi telah sampai ke tahap yang menyentuh kehidupan seharian kita secara langsung. Kewaspadaan terhadap syarikat teknologi China juga merebak dengan cepat. Masalah TikTok adalah simbolnya. Di bawah undang-undang China, syarikat diwajibkan untuk menyerahkan data pengguna jika diminta oleh kerajaan China. Ini bermakna selagi syarikat induk TikTok ByteDance adalah sebuah syarikat China, data pengguna di seluruh dunia berpotensi diserahkan kepada kerajaan China. Disebabkan kebimbangan ini, India melarang TikTok sepenuhnya pada tahun 2020 dan di Amerika pada Januari 2025, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan yang menyokong perintah penjualan. Kanada, Belgium, Denmark, Taiwan dan United Kingdom juga telah melarang penggunaan TikTok pada peranti kerajaan. Bukan hanya TikTok. Peralatan telekomunikasi, Huawei pengeluar kamera pengawasan, Hikvision pengeluar
Drone DJI kesedaran bahawa penggunaan produk dan perkhidmatan syarikat China itu sendiri boleh menjadi risiko keselamatan sedang merebak dengan cepat di seluruh dunia. Inilah manifestasi paling konkret penolakan terhadap pengaruh. Jika anda menggunakan aplikasi buatan China, data anda mungkin akan diserahkan kepada kerajaan China. Jika anda menggunakan peralatan komunikasi buatan China, komunikasi anda mungkin akan dipintas. Kebimbangan inilah yang melahirkan reaksi penolakan terhadap teknologi China itu sendiri. Di sini saya ingin berkongsi satu data yang menarik. Dalam tinjauan terbaru Pew Research pada Julai 2025, pandangan positif terhadap China sebenarnya sedikit meningkat di 50 daripada 25 negara. Ini adalah peningkatan pertama sejak pandemik COVID. Namun ini bukan kerana penilaian terhadap China telah pulih, tetapi kerana pandangan positif terhadap Amerika telah merosot secara mendadak akibat dasar tarif Presiden Trump. Dengan kata lain, ia bukan kerana China mula kelihatan lebih baik, tetapi kerana Amerika mula dibenci sama banyak. Terdapat satu lagi angka yang patut diberi perhatian dalam tinjauan ini. Median di 25 negara menunjukkan 41% menganggap China sebagai kuasa ekonomi terbesar di dunia, sedikit mengatasi Amerika pada 30%. Ini adalah satu pembalikan daripada tinjauan 2023 di mana Amerika jelas mendahului. Mereka mengiktiraf kekuatan ekonominya tetapi tidak dapat menyukai negara itu. Malah semakin besar ia menjadi semakin mereka merasakannya sebagai satu ancaman. Inilah intipati sentimen dunia terhadap China pada masa ini. Mari kita simpulkan semuanya. Sentimen anti-China global pada masa ini bukanlah hasil daripada satu sebab, tetapi hasil daripada pelbagai faktor yang meletus secara berantai dalam tempoh yang singkat. Melihat bagaimana ia menggunakan inisiatif jalur dan laluan untuk membebankan negara membangun dengan hutang dan menggunakan pengaruhnya. Menanamkan ketakutan bahawa sesiapa yang menentang China akan menerima balasan melalui diplomasi pahlawan serigala dan ugutan ekonomi, menyaksikan secara langsung penindasan di Hong Kong dan pencabulan hak asasi manusia Uyghur melalui media sosial, merasai kebimbangan bahawa jika kita memasuki tatanan China, kita akan menjadi seperti itu selepas melihat pengawasan dan penapisan domestiknya. Mengetahui realiti bahawa pengawasan China sudah sampai ke depan pintu kita seperti balai polis rahsia di luar negara dan belon perisik, mengalami kerosakan langsung seperti serangan ke atas kanak-kanak Jepun dan panggilan gangguan ke restoran, merasakan ancaman sebagai pesaing ekonomi, dan penyebaran kesedaran bahawa penggunaan teknologi China itu sendiri adalah satu risiko seperti yang dilambangkan oleh TikTok. Ditambah pula dengan ancaman keselamatan seperti pengembangan ketenteraan di Laut China Selatan dan ketegangan di Selat Taiwan. Semua ini saling berkait dan menyebabkan sentimen anti-China meletus secara serentak di seluruh dunia. Kita selama ini telah menghabiskan zaman yang agak stabil walaupun tidak sempurna di bawah tatanan yang dipimpin oleh Amerika. Amerika tidak sentiasa betul. Terdapat perang Iraq dan kegagalan di Timur Tengah. Tetapi jika China menggantikan tatanan ini, apakah yang akan terjadi kepada dunia? Melihat apa yang telah dilakukan oleh China di dalam negaranya, ia mungkin menjadi dunia di mana pengawasan dan penapisan menjadi kebiasaan, kebebasan bersuara ditindas dan pemberi maklumat hilang. Hampir tiada siapa di dunia ini yang sanggup mempertaruhkan masa depan mereka pada kemungkinan itu. Jika Xi Jinping tidak meninggalkan dasar Deng Xiaoping dan tidak mencabar hegemoni, mungkin sentimen anti-China tidak akan timbul sejauh ini. Tetapi tiada jika dalam sejarah China sedang cuba mencipta tatanan baru dan Amerika sedang berusaha sekuat tenaga untuk menghalangnya. Di antara itu, orang di seluruh dunia sedang memerhatikan ke mana arah masa depan mereka akan pergi. Inilah gambaran dunia pada saat ini. Mengapakah dunia menjadi begitu benci terhadap China? Cerita mengenai sentimen anti-China berakhir di sini untuk kali ini.